TV Channel. Soalan pertama, kalau PAS sertai kerajaan perpaduan, dah tentu PMX kena buat rombakan kabinet lah yang pertama. Betul. So daripada segi penjawatan Timbalan Perdana Menteri, manakala PAS mempunyai kelebihan kerusi, adakah benda tu akan berubah? Dan kat mana kedudukan UMNO lepas tu? Dan soalan nombor 2 itu, kalau PAS sertai kerajaan perpaduan dan contohlah, sebagai contoh kerusi Timbalan Perdana Menteri UMNO ditarik, adakah UMNO akan re-strategize kita punya keputusan kerjasama dengan kerajaan sendiri? Sekian tu, terima kasih. Satu perkara yang bagus ialah Datuk Seri Anwar ni bukan Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir. Kalau Datuk Seri Anwar ni Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir, dia dah dapat orang yang ada 40 kursi, dia tinggalkan orang yang ada 30 kursi. Tapi alhamdulillah lah, saya begitu yakin Datuk Seri Anwar punya hubungan dengan UMNO ni, hubungan dia ikhlas. Apa jadi pun, dia insyaAllah dia tidak akan tinggalkan UMNO untuk mendakap PAS. Dia bukan macam PAS bila dia perlukan DAP, dia boleh peluk DAP. Dia perlukan Anwar, dia peluk Anwar. Dia perlukan UMNO, dia peluk Zahid. Bila dia dah dapat habuan daripada Muhyiddin, dia boleh tinggalkan kita suka-suka hati. Itu beza dia antara Anwar dengan Haji Hadi ni. Jadi saya tak nampak benda tu berlaku lah. Kalaupun kita menerima PAS di dalam kerajaan perpaduan, kita boleh je wujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri yang ketiga ni, tak ada masalah. Ataupun boleh je gantikan UMNO dengan PAS. UMNO tak ada jawatan Timbalan Perdana Menteri, PAS jadi Timbalan Perdana Menteri, tak ada masalah. Itu pun boleh berlaku. Tetapi saya begitu yakin ianya tidak akan berlaku. Adalah sebab-sebab kenapa saya cakap begitu. Sebabnya tuan-tuan, kita pun tahu betapa durjananya kawan-kawan kita ni. Dia pergi jumpa Datuk Zahid, dia offer Datuk Zahid jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan kena faham manusia-manusia durjana ni, dia pergi jumpa Datuk Zahid nak suruh kita berpecah dengan Anwar ni. Dia offer jawatan Perdana Menteri kat Datuk Zahid. Tapi nasib baik Datuk Zahid ni kuat, dia tolak mentah-mentah. Lepas tu puak-puak ni pergi jumpa pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sanggup bagi sokongan kepada Datuk Seri Anwar solid, dengan syarat dia tak nak Datuk Zahid di dalam kabinet. Jahat tak jahat dia orang ni tuan-tuan. Tapi nasib baik Datuk Seri Anwar pun tolak. Datuk Seri Anwar pun tak hadap tuan-tuan. Dia orang punya sokongan ni. Kalau ada 2, 3, 4 orang yang nak menyokong secara sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan, tanpa meletakkan sebarang syarat, why not? Orang nak bersama dengan kita. Dan bila orang dah bersama dengan kita, yalah, takkan peruntukan untuk bantu orang kawasan dia tu kita tak bagi. Itu pun ada di kalangan kawan-kawan kita merasakan tak sepatutnya kita bagi peruntukan pada mereka. Last sekali peruntukan ini digunakan untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Yang rugi kita, yang rugi calon-calon yang akan menentang mereka dalam pilihan raya akan datang. Ada kawasan tu PH yang akan menentang Perikatan Nasional. Tapi kalau kita bagi duit kat Perikatan Nasional untuk mereka urus, rugi juga tuan-tuan. Kalau kawasan tu kawasan BN, lepas tu kita bagi peruntukan kepada puak-puak ni, rugi juga kepada kita. So fikirlah dengan sehabis baik. Saya yakinlah tidak akan berlaku lah benda tu. Okey? Soalan kedua dia tadi. Soalan kedua apa? Ada lagi ke? Tak ada, dia dah keluar. Okey, silakan. Saya tertarik bila ada kita punya viewers kita cakap berkenaan dengan jawatan Timbalan Perdana Menteri ketiga. Situasi sekarang ni, sebut Timbalan Perdana Menteri ketiga tu saya sebut. Datuk sebut. Sekarang ni
pembubaran, bukan pembubaran lah, kita boleh katakan rombakan kabinet belum berlaku. Adakah PMX ni menunggu masa yang sesuai? Mungkin ada sokongan daripada parti komponen lain ke dan sebagainya tu? Saya tak nampak beliau menunggu sokongan daripada parti komponen lain. Saya tak nampak. Saya nampak sekarang ni fokus dia sekarang ni nampak lebih kepada dia nak pastikan bahawa usaha untuk membantu umat Islam di Palestin ni betul-betul berjaya. Ini saya nampaklah yang dia turun pergi ke setiap negara dan cuba meyakinkan ketua-ketua negara lain untuk support Palestin dan menghentikan pembunuhan, ethnic cleansing, genocide di di Palestin oleh puak-puak Israel ni. Saya nampak lebih kepada itu. Keduanya dalam usaha untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi negara, beliau fokus dalam usaha untuk membawa pelabur-pelabur masuk ke Malaysia. So itu lebih utama, mengukuhkan balik nilai ringgit. Bila pelabur masuk, nilai ringgit akan bertambah baik, kerana demand for ringgit akan meningkat bila masa kawan-kawan kita daripada luar negara ni bawa duit mereka kena tukar kepada ringgit Malaysia supaya mereka boleh laburkan di dalam negara ni. So ini akan mengukuhkan kedudukan ringgit. Dan sudah pastilah antara benda yang menjadi fokus dia dalam soal keterjaminan makanan, dalam soal harga barang, memastikan kadar inflasi terus menurun. Sekarang berada dalam keadaan sangat baik, 1.9% saja. Dan kita juga dalam usaha untuk memastikan kadar defisit kita daripada tahun demi tahun akan menyusut sehingga kita ada surplus budget. Ini saya nampak ini lebih fokus Datuk Seri Anwar. Itu sebab beliau tak berapa ni. Kalaulah adalah pengisian 1-2 kursi menteri mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Kalau nak berlaku sebelum, maknanya kalau nak berlaku dalam bulan Disember ni ke, mungkin hanya beberapa orang menteri masuk kabinet. Tidak rombakan besar. Kalau nak berlaku rombakan besar berdasarkan prestasi menteri-menteri yang sedia ada, saya nampak ianya mungkin akan berlaku bila Baginda Tuanku Sultan Johor ditabalkan sebagai Yang Tuan Agung yang baru pada 31 Januari 2024. Sebab sudah pastilah bila kita ada Agung baru, sudah pasti Baginda pun mahu barisan kabinet yang Baginda restui. So buat apa nak buat sekarang? Bukan pasal nak tunggu PAS masuk dalam kerajaan ni, tidak. Tidak. Kerajaan hari ini sudah cukup kukuh. Bagi saya, kita tak perlu satu parti komponen baru untuk menyertai kerajaan. Tetapi PMX dia ada pemikiran dia sendiri. Dia ada benda yang mungkin kita tak tahu. Jadi kita serahkan kepada budi bicara PMX. Kalau nak ikutkan ahli-ahli parlimen yang 4 orang ni bagi sokongan pun, kita pun rasa tak perlu. Tetapi sudah pasti ada asas-asas. Sudah pasti ada maklumat-maklumat yang biasa diterima oleh Perdana Menteri yang kita rakyat biasa tak boleh terima. Kita rakyat biasa tak tahu. Kita rasa mungkin tidak ada sebarang usaha untuk menumbangkan kerajaan. Tetapi daripada maklumat risikan oleh pihak polis, MIO, oleh jentera-jentera agensi kerajaan yang lain, kemungkinan besar maklumat yang PM terima berbeza daripada maklumat yang kita ada. So mungkin PM melakukan penerimaan sokongan ini berdasarkan maklumat-maklumat tambahan yang diterima tu. Ini kita kena faham. Okey, tapi tu pada pandangan saya lah, kalaulah PAS ni menyertai kerajaan perpaduan, sedikit sebanyak ada nilai tambah untuk kita mengembalikan sokongan orang Melayu terhadap kerajaan perpaduan tu. Betul, itu kita memang tidak nafikan ada nilai tambah. Tetapi kalau kita nak berkawan ini
biarlah kita cari kawan yang setia. Kan? Kesetiaan tu penting. Kita tengok kawan kita PAS ni, dia pernah berkawan dengan DAP. Sekerat jalan dia tak boleh pergi dengan DAP, apa dia tak cakap pasal DAP. Dia pernah berkawan dengan PKR. Dulu dia beria mempertahankan Dato' Seri Anwar. Last sekali, hari ni apa dia cakap pasal Dato' Seri Anwar. Dia pernah berkawan dengan UMNO. Kan? Macam-macam kita bantu dia. Last sekali dia kata dia yang bantu kita. Dia bantu Itik patah kaki. Sekarang Itik dah sihat, Itik tinggalkan dia. Padahal dia yang curang. Dah kahwin dengan kita, tiba-tiba pergi dengan jantan lain. Kan? Ini masalah dia. Dan sekarang kita tengok, dia dah mula bermasalah dengan Bersatu. Besok lusa dia tinggalkan Bersatu, dia pergi kat kita. So bagi saya lah, bukan kuantiti itu penting, tetapi kualiti itu lebih patut diberikan keutamaan. Kesetiaan itu yang mahal. Nak cari kawan ramai time kita senang. Tetapi nak cari kawan yang bersama kita ketika susah dan senang, dan tidak tikam belakang kita, dan tidak meninggalkan kita pergi kat jantan lain. Itu sangat penting. Kalau kita nak cari isteri pun, kita nak cari isteri yang boleh bersama kita masa susah dan masa senang. Bukan masa senang bersama kita, bila dia jumpa jantan lain yang kaya sikit, dia tinggalkan kita. That is very very bad lah. Saya tak boleh nak imagine lagi. AB Channel.